Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Alright, untuk video kali ini aku nak review tentang game UiTM menentang pasukan Kelantan Piala Malaysia 2020. Kita tahu format baru, norma baru, so peringkat kalah mati. UiTM dan juga Kelantan perlu menang pada perlawanan tersebut untuk mara ke pusingan seterusnya. Dan untuk result perlawanan, seperti yang kita semua dah tahu, UiTM menang dengan keputusan 3-2. Gol-gol UiTM pada malam tersebut dijaringkan oleh Arif Anwar dan juga Rafi Yaakob. Manakala untuk pasukan Kelantan pula, Kelantan cuba bangkit pada separuh masa kedua dengan dua jaringan daripada Daniel Ashraf pada perlawanan tersebut. Tapi still lagi gagal untuk menidakkan kemenangan UiTM apabila Arif Anwar sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-67. Okey, untuk tim UiTM pada malam tu, UiTM telah turun dengan formasi 4-2-3-1. Frank Bernhard telah melakukan beberapa pertukaran dengan meletakkan Mat Hartman di bangku simpanan pada perlawanan tersebut. Seorang player lokal iaitu Rafi Yaakob telah menggantikan Mat Hartman untuk malam tu, dan Mat Hartman duduk dekat bench saja pada malam tu. Aku tak sure sebab apa, mungkin ada percaturan taktikal dan sebagainya. Tapi macam biasa, Victor Nironot, seorang centre back yang tinggi lampai mengetuai UiTM macam biasa daripada belakang main centre back. Di bahagian depan pula Rabih Ataya dan juga Gustavo macam biasa lead UiTM untuk serangan. Kita nampak pada malam tersebut betapa performnya dua orang player ni untuk mengucak-kacirkan barisan pertahanan Kelantan. Untuk Kelantan pula, macam aku cakap sebelum ni, Kelantan turun dengan formasi 4-3-3. Sebab apa formation ni Yusri Ceklah telah gunakan untuk musim 2020 ni dalam Liga Perdana. So untuk kapten pada malam tersebut adalah Nick Akif. Manakala untuk bahagian serangan, player-player macam Lazarus Kambi, Amirul Syafiq dan juga Khairul Rizam telah mengetuai serangan Kelantan pada malam tersebut. Cuma sedikit pelik bagi aku apabila player-player yang berpengalaman macam Nazrin Nawi dan juga Farisham Ismail, selain itu player import striker diorang Felix Odili ada dekat bench saja dan tidak diturunkan dalam first E pada malam tersebut. Untuk man of the match pada game ni, aku bagi pada player UiTM iaitu Arif Anwar yang telah menjaringkan 2 gol. Mood dia pada malam tersebut memang mood akrobatik apabila menjaringkan gol pertama dijaringkan pada minit ke-13 menerusi flying header. Manakala pada minit ke-67 kita tengok gol kemenangan menerusi bicycle kick. Gol tu terlalu lawa untuk Fikri Cik Soh tidakkan gol dia. Aku tak nak cerita banyak sangat pasal gol-gol yang dijaringkan pada malam tersebut. Sebab apa? Kalau nak tengok gol, korang boleh tengok highlight yang mana MFL dah keluarkan. Tapi aku nak review sikit kelemahan dan juga kekurangan untuk pasukan Kelantan pada malam tersebut. Kelemahan ataupun kekurangan pasukan Kelantan pada malam tersebut adalah kegagalan untuk mengawal rapi player yang bernama Rabih Ataya. Aku pernah cakap dalam video sebelum ni, sahabat gada akan menjadi senjata utama untuk pasukan UiTM. Kita tengok pada malam tu, dua hantaran daripada Rabih Ataya menerusi crossing telah menghasilkan gol yang mana dijaringkan oleh Arif Anwar macam aku cakap tadi. Tapi kita tengok balik, sebenarnya bagi aku, pendapat aku, bukanlah totally player-player Kelantan, defensive player Kelantan ni gagal untuk mengawal Rabih Ataya. Sebab apa? Untuk player yang ada kemampuan untuk menghantar bola dan juga melakukan rembatan deras gunakan kedua-dua belah kaki, sangat suka sebenarnya untuk player-player Kelantan mengawal player ni. Dan dengan performa Rabih Ataya pada malam tu, Rabih Ataya telah menunjukkan bahawa dia adalah player yang paling berbahaya atas padang pada malam tersebut menentang Kelantan. Untuk kelemahan dan kekurangan pasukan Kelantan pada malam tersebut, yang kedua bagi aku adalah kekurangan player import yang berkualiti. Bukan mudah untuk beraksi dengan hanya ada seorang je player import iaitu Lazarus Kambi yang beraksi sebagai seorang striker. Player macam Felix Odili ada dekat bench dan player-player macam Khairul Rizam dan juga Amirul Syafiq yang menjadi pilihan Yusri Ceklah untuk turun dalam first E pada malam tersebut. Bagi aku tak sure sebab apa, tapi kalau kata Amirul Syafiq dan juga Khairul Rizam ni performance dia waktu training lebih baik berbanding Felix Odili, yes, keputusan Yusri Ceklah untuk benchkan Felix pada malam tersebut adalah tepat. Sebab apa? Buat apa kau nak ada seorang player import atas padang yang level dia sama je macam seorang player lokal muda? Baik aku bagi peluang pada player lokal muda macam Amirul Syafiq dan juga Khairul Rizam ni beraksi. So kat situ kita boleh nampak sebenarnya betapa kualiti player import daripada pasukan Kelantan dan UiTM ni sangat berbeza. Sebab apa? Tengok UiTM, dia ada banyak option, dia ada player tempatan yang ada kualiti, ada pengalaman macam Zaimi PE dan sebagainya. Even Arif Anwar pun sebenarnya dia adalah ex-player KL dan juga Harimau Muda, seorang player yang berpengalaman. Walaupun player macam Mat Hartman ni yang selalu jadi perancang ni ada dekat bench, player-player macam Rabih Ataya dan juga Gustavo ni memang tak segan silu untuk lead pasukan pada malam tu. Untuk kelemahan ataupun kekurangan pasukan Kelantan pada malam tersebut adalah lack of experience dalam kalangan player-player lokal.
Ada beberapa sebab kenapa aku cakap lack of experience untuk player-player Kelantan turun menentang UiTM pada malam tu. Antaranya kita tengok pada situasi apabila Kelantan dah berjaya mengikat kedudukan 2-2, sebenarnya moral player UiTM ni bagi aku, kalau leading 2-0 first half, second half kena balik 2 biji gol dalam masa beberapa minit dalam 2-3 minit Daniel Ashraf jaringkan 2 gol. Sebenarnya mental player UiTM ni kalau tak kuat memang koyak lah. So kalau kata malam tu player Kelantan gunakan pengalaman, tak cepat sangat hilang bola, build up daripada bawah, kekalkan tempo. Sebab apa? Kelantan tengah pegang game pada malam tu. So kalau player Kelantan berjaya untuk kekalkan momentum tersebut, bagi aku tak mustahil sebenarnya untuk Kelantan menang pada game tu. Dan satu perkara yang aku perlu highlightkan sebenarnya, player UiTM ni macam aku cakap dalam video sebelum ni, semangat juang diorang sangat tinggi lah. Untuk cakap diorang ni cepat koyak apabila kena comeback 2 gol apa semua ni amat susah. Kita tengok macam aku cakap, lawan Selangor kena 2-0 half time, end up second half 3 biji gol dalam masa 15 minit. Perkara sama juga berlaku dalam perlawanan menentang Kelantan. Kita tengok beberapa minit selang 4 minit aku rasa daripada gol Daniel Ashraf, satu bicycle kick daripada Arif Anwar menjaringkan gol kemenangan untuk UiTM pada malam tersebut. Untuk kelemahan, kekurangan keempat pasukan Kelantan pada malam tersebut, sebenarnya benda ni memang tak boleh buat apa lah. Sebab apa? Bagi aku Kelantan ni sebenarnya bukan main tak bagus, cumanya diorang ni kurang bernasib baik. Sebab apa? Dalam bola sepak ni beberapa persen untuk kemenangan tu sebenarnya bergantung kepada nasib baik. Sebab apa aku cakap Kelantan kurang bernasib baik? Antara sebabnya kita tengok beberapa percubaan kena tiang, free kick. Kemudian waktu first half kita tengok kapten Kelantan malam tu, Nick Akif Syahiran, miss golden opportunity, gol tiang gol kosong, tak boleh skor. Kat situ kita nampak sebenarnya Kelantan ni kurang bernasib baik untuk memenangi perlawanan pada malam tersebut. Untuk kelemahan kekurangan Kelantan yang kelima, benda ni sangat berat untuk cakap, tapi bagi aku kurang bersetuju. Tapi still ada lagi netizen dan juga penyokong Kelantan yang mempersoalkan keputusan Yusri Ceklah meletakkan Nick Akif Syahiran sebagai seorang kapten untuk lead pasukan pada malam tu. Ada yang cakap dia ni tak layak pun sebenarnya untuk lead pasukan. Dia ni masih muda, mentah. Kenapa player-player Faris Sham, Nazrin Nawi tak dimasukkan untuk lead pasukan pada malam tersebut? Kenapa Nick Akif Syahiran? Dan bagi aku sebenarnya persoalan ni timbul apabila performance Nick Akif pada malam tu kurang menjadi. Pendapat peribadi aku still rasa Nick Akif adalah player yang paling layak untuk lead pasukan Kelantan pada malam tersebut. Sebab apa? Kita tengok dari team list Kelantan pada malam tu, ada ke player yang ada pengalaman yang beraksi lebih tinggi daripada Nick Akif, yang beraksi lebih lama untuk pasukan Kelantan selain daripada Nick Akif dalam padang pada malam tersebut? So bagi aku, as a player yang ada influence dalam padang, yang performance sepanjang season ni bagi aku adalah bagus daripada Nick Akif, tak ada sebab kenapa Yusri Ceklah tak boleh meletakkan seorang player yang berusia 21 tahun ni untuk lead Kelantan as a captain pada malam tersebut. Kita tengok dekat Eropah, player-player macam Cesc Fabregas dan juga Steven Gerrard jadi kapten pada umur lebih kurang macam Nick Akif je. Diorang ni jadi kapten untuk Arsenal dan juga Liverpool pada usia 23. So, kalau Kelantan nak jadikan kapten diorang adalah Nick Akif pada usia 21 tahun, bagi aku bukanlah sesuatu yang salah. So, as a conclusion, bagi aku tahniah untuk UiTM apabila berjaya untuk memenangi perlawanan yang sengit pada malam tersebut. Tapi untuk pasukan Kelantan, still lagi ada beberapa perkara positif untuk bawa kepada season hadapan. Antaranya kita tengok player-player muda Kelantan ni tak gentar untuk lawan pasukan-pasukan macam UiTM daripada Liga Super ni. Cuma untuk season depan bagi aku wajib sebenarnya Zam Saham untuk tukar player-player import yang ada dalam pasukan Kelantan sekarang ni. Selain itu, XX player Kelantan kita tengok macam 1Z Haikal, Muslim Ahmad. Mungkin, aku tak sure, tapi mungkin diorang ni dah di hujung kontrak dengan pasukan Selangor dan juga Pahang. Mungkin Zam Saham boleh start nego untuk dapatkan player-player yang berpengalaman luas macam aku cakap tadi, Muslim Ahmad dan juga 1Z Haikal. Bergantung pada kontrak player tersebut lah. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Apa pendapat korang? Apa lagi kelemahan yang ada pada pasukan Kelantan pada malam tersebut? Siapa yang korang rasa Kelantan patut beli untuk season depan, dan juga siapa yang sebenarnya layak untuk lead pasukan Kelantan untuk season depan? Korang komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share and subscribe A2N Studio. Itu saja daripada aku, Apek. Assalamualaikum.